Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jimetusin. Berita-berita utama malam ini. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional penting dalam menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi ke arah meningkatkan ekonomi negara. Kemampanan kewangan Islam memerlukan kolaborasi antara ahli akademik dan penggiat industri. Rombongan penceramah-penceramah jemputan dari Malaysia petang tadi mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Muhammad Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan berada di negara ini selaku penceramah-penceramah jemputan bagi program ceramah di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong sempena Majlis Ilmu 2023. Program tersebut akan berlangsung serentak esok 7 Disember 2023. Kemahiran dan kecekapan tenaga kerja bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET adalah salah satu elemen penting dalam menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi meningkatkan produktiviti ekonomi negara. Kerjasama yang erat antara pihak berkepentingan termasuk sektor awam dan sektor swasta adalah salah satu kunci kejayaan program-program Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri berucap demikian semasa Majlis Convocation IBTE ke-31 pagi tadi. Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah selaku pengerusi lembaga pengelola IBTE juga menyatakan IBTE bergiat aktif dalam membuat kolaborasi bersama kedua-dua sektor tersebut bagi memastikan program-program yang dijalankan oleh IBTE adalah relevan serta memenuhi keperluan semasa dan keperluan akan datang. Ke arah mencapai wawasan Brunei 2035, saya menaruh harapan supaya IBTE akan terus membina sistem pendidikan TVET yang berkualiti, kompetitif dan relevan. Kerana ianya bukan sahaja pelaburan jangka panjang, bahkan juga manfaat berterusan kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. 1,902 graduan yang mengikuti pelbagai program latihan menerima sijil masing-masing. Mereka terdiri daripada graduan pelatih Akademi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET peringkat diploma, peringkat sijil tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknik (Catch&Tech), peringkat sijil Kebangsaan Pendidikan Teknik (NTech) dan graduan dari peringkat sijil Kemahiran Kelayakan Perindustrian (ISQ). Pada sesi sebelah pagi, seramai 1,104 graduan menerima sijil masing-masing. Banyak mengajar mengenai teaching methodology, bukan saja dari segi pendidikan tapi juga untuk mengajar macam mana mentadbir pengurusan sekolah atau organisasi. Dan alhamdulillah barang ini boleh diaplikasikan di dalam bidang kerja saya. In midwifery, kami belajar cara untuk deliver babies, taking care of babies and also taking care of mothers when they're in need. And also we are also taught on how to take care of high-risk pregnancies and a lot more lah. Pada sebelah petang, 798 graduan lagi menerima sijil Kebangsaan Pendidikan Teknik (NTech) dan sijil Kemahiran Kelayakan Perindustrian (ISQ). Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET
memainkan peranan penting dalam pembangunan negara iaitu sebagai salah satu cabang pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja mahir. Ia adalah bagi memenuhi dan menepati keperluan majikan ke arah menyokong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Binti Muhammad Fadil, Livina Mariam anak Livin Juna, Nur Krisna Hazifah. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Bhumibol Adulyadej dan Hari Kebangsaan Thailand, Kedutaan Raja Thailand di negara ini menganjurkan aktiviti kesukarelawanan di Pusat Perkembangan Kanak-kanak di Kampung Kiarong. Menyertai aktiviti puan terutama Busara Kencanalai, Duta Besar Istimewa Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Semasa acara tersebut, sumbangan seperti permainan dan alat-alat sekolah disampaikan kepada kanak-kanak di pusat berkenaan. And some kits for the center. Seorang lelaki warga negara Malaysia maut dalam kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Lumut. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Peranan penting kawangan Islam dalam membina ekonomi yang mampan dibincangkan semasa Forum Ekonomi Islam Persidangan Antarabangsa Universiti-Universiti ASEAN dalam Kawangan Islam AICIF ke-11. Forum berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Dayan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna dan Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Forum bertajuk The Role of Islamic Finance Towards a Regenerative and Sustainable Economy juga meliputi dasar-dasar kewangan Islam dalam memberi sumbangan terhadap kemampanan, cabaran dan peluang. Forum menekankan kepentingan kolaborasi antara ahli akademik dan penggiat industri untuk mempromosikan kewangan Islam dalam mempertahankan peranannya untuk mencapai sasaran matlamat pembangunan mampan. Now, and how is sustainability? Bank Baiduri dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam menganjurkan kolokium atau persidangan bertemakan kesukarelawan menghimpunkan kita bersama. Acara yang diadakan sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa itu berlangsung di Ibu Pejabat Bank Baiduri Katong. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Delegasi dari negara-negara ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam menyertai sesi perkongsian ini yang membincangkan pengalaman masing-masing dalam bidang kesukarelawan. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 setakat pagi tadi menerima lebih 1.7 juta ringgit. Jumlah tersebut didedahkan semasa mesyuarat jawatan kuasa kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama jawatan kuasa kebangsaan tersebut. Berdasarkan penilaian jawatan kuasa terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, jawatan kuasa bersetuju menyokong bagi pengantaran pertama hasil kutipan tersebut untuk disalurkan kepada Agensi Bantuan dan Tugasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA bagi membantu dan meringankan beban serta penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin di Gaza pada masa ini. Tabung tersebut masih lagi dibukakan sehingga 18 Januari 2024. Program Halal Lifestyle Minan Nisa Ilan Nisa diadakan untuk melengkapkan kaum wanita dengan pengetahuan konsep dan prinsip halal, konsep asas kebersihan dan keselamatan makanan. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban, program diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Kampung Serusup. Program diisikan dengan taklimat mengenai halal.
Untuk seri pertama kali ini, PPHT bekerjasama dengan Women Business Council WBC untuk mengongsikan ilmu mengenai halal kepada ahli-ahli WBC. Pertandingan pembuatan filem 96 jam dilancarkan pagi tadi oleh Brunei Film Blitz ke-7. Diadakan sempena Pesta Disember Brunei, pelancaran berlangsung di Institut Seni Mahakarya Asia. Lebih 70 pendaftaran diterima pada tahun ini, 3 kali ganda daripada jumlah penyertaan tahun lalu, dengan 85% daripadanya adalah syarikat pengeluar filem dari rantau ini. Semua filem hendaklah dihantar tidak lewat dari pukul 10 pagi pada 10 Disember ini. Pelbagai atur acara disusun sepanjang Jambori Nasional ke-5 berlangsung. Salah satu pengisian kegiatan Jambori ialah mengadakan lawatan sambil belajar di salah sebuah kampung di daerah Tutong. Lawatan ke Majlis Perundingan Kampung Lamunin mendedahkan para peserta dengan kegiatan yang dikendalikan oleh MPK Lamunin. Semasa kunjungan ini, para peserta menikmati sendiri pengalaman menarik, antaranya membungkus kelupis, menumpah ambuyat dan bermain permainan tradisi Brunei, sugang dan tempurung kelapa. Saya telah diperkenalkan dengan makanan tradisional Brunei, iaitu ambuyat. Dan saya juga telah diberikan peluang untuk bermain suatu permainan tradisional, iaitu sugang, yang jarang sekali saya main di Malaysia. Kami mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Suasananya, atmosfernya sangat asri. Ini jarang sekali kami temukan ya, di tempat-tempat kami. It was a experience for them because it's not every day that they can experience this. Sebab dekat Singapura semua sudah disiap dan dorang tak pernah do it on their own lah. 2 buah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini, iaitu Al-Hajat Tours and Travels Agency Sdn Bhd dan Alea Voyages Sendirian Berhad. Jabatan Urusan Haji Kementerian Halwa Ugama dalam siaran medianya memaklumkan ketika ini 23 buah syarikat pelancongan dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah boleh mengikuti dan berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dibenarkan. Balai Polis Sungai Liang, Pasukan Polis Diraja Brunei mengesahkan satu kemalangan jalan raya telah berlaku di kawasan lampu isyarat lalu lintas Lebuh Raya Lumut. Kejadian tersebut telah meragut nyawa seorang lelaki warga negara Malaysia. Kemalangan melibatkan sebuah motosikal dan mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil siasatan pihak polis mendapati mangsa yang maut merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 37 tahun. Walau bagaimanapun, pihak polis masih menjalankan siasatan bagi mengetahui punca sebenar kemalangan dan kematian. Orang ramai dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan dengan menghindari sebarang aktiviti di kawasan perairan atau sungai yang diketahui sebagai habitat buaya. Pasukan Polis Diraja Brunei menerima laporan mengenai seorang individu telah diserang buaya di kawasan Sungai Belayet 5 Disember lalu pada sekitar pukul 7 malam. Laporan awal mendapati mangsa merupakan seorang lelaki warga negara tempatan dan dipercayai sedang merambat di sungai tersebut. Pada masa ini, pihak polis serta Jabatan Bomba dan Penyelamat masih menjalankan siasatan bagi mengetahui punca kejadian dan usaha mencari mayat mangsa masih dijalankan.
Ramai atau saksi mata yang mengetahui ataupun menyaksikan kejadian berkenaan untuk tampil ke mana-mana balai polis yang berdekatan untuk membantu siasatan. Para majikan diingatkan untuk memastikan pas pekerja sentiasa sah dan memastikan pekerja masing-masing bekerja mengikut jawatan yang dibenarkan. Menjadi satu kesalahan sekiranya didapati menyalahgunakan pas-pas imigresen yang diberikan. Peringatan itu dikeluarkan berikutan penahanan warga negara asing semasa operasi dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Begawan. Hasil operasi di Gerai Sayur Mukim Brakas A mendapati 2 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera dalam pasport. Sementara itu, orang ramai pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar khususnya di kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan perkara itu selepas mendapati sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021 membuang sampah di tempat awam. Syarikat SDT Minimart Kampung Tanjung Maya Tutong denda kompaun sebanyak RM1,000 dan dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. 2 perlawanan separuh akhir kedua Piala Singapura 2023 dijadual berlangsung malam ini. Di Stadium Jalan Besar Brunei DPMM FC menentang Hougang United. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DPMM FC perlu sekurang-kurangnya 2-0 untuk menempah slot ke perlawanan akhir. Manakala di Stadium Bishan pula menyaksikan pertemuan antara Lion City Sailors dan Tampines Rovers.